Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Kita sambung pada malam ini daripada kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'alal Hudhudi. Semalamnya kita menyebut musannif menyebut berkaitan dengan usulul kufri wal bid'ah yang 7 itu. Jadi malam ni dia akan datangkan contoh kepada setiap daripada 7 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullah, fakullu wahidin min hadhihi qad yansha'u anhu kufrun mujma'un alaihi. Maka setiap satu daripada ini 7 ini, qad yansha'u, terkadang akan lahir daripadanya, menyebabkan daripadanya kufur yang disepakati, kufrun mujma'un alaihi. Wa qad yansha'u anhu bid'atun, dan terkadang daripada 7 itu boleh melahirkan, menyebabkan bid'ah. Yang mana bid'ah ini tidak sampai kepada kufur lah. Cuma pandangan tersebut, i'tiqad tersebut, i'tiqad yang mufassiq, yang menyebabkan seorang itu yang menyebabkan seorang itu jadi fasik. I'tiqad yang menyebabkan orang itu jadi fasik dengan maksud i'tiqad yang menyalahi yang sebenar. Dosanya dosa besar. Dosa besar tapi tidak sampai kepada kufur. Okay. Fal ijabu dzati. Maka ijab az-zati itu yang kita kata bahawa wujud alam ini adanya dengan ada Tuhan. Berlaziman. Wujud yang zati berlaziman dengan adanya Tuhan, bukan dengan Allah mencipta dan menghendaki ada. Maka dia kata fal ijabu dzati huwa aslu kufril falasifati. Itu asal kufurnya golongan falasifah yang mengatakan bahawa ada alam ini dengan adanya Tuhan. Tuhan tu ilah. Alladzina ja'alu dzatallahi ta'ala illatan lil mumkin, yang menjadikan zat Tuhan tu illah kepada mumkin, bila ikhtiyarihi, tanpa ikhtiar dan kehendak dan pilihan Tuhan. Alam ini sendiri jadi dengan apa? Dengan Allah itu illah dia. Allah itu illah kepada wujud alam. Bukan dengan Allah menghendaki buat, bukan dengan Allah Ta'ala ikhtiar Tuhan untuk buat. Nampak? Berlaziman bila ada Tuhan, adalah alam. Jadi Allah itu, Tuhan itu ilah kepada wujud alam. Itu dia panggil ijab zati. Ini falsafah kufur sebab ini. Inilah yang golongan falsafah mengatakan alam ini qadim. Alam ini qadim. Qadim alam ini. Yang bahaya juga ialah yang menyatakan qidam naw'il alam, unsur alam itu qadim. Juga bahayalah. Dia ambil daripada pemahaman kepada falsafah ini juga. Bahawa ada di sana sesuatu yang qadim bersama qadimnya Tuhan. Walaupun sesuatu itu ma'lul. Allah itu ilah. Tapi ada perkara itu bersama adanya zat Tuhan. Itu kufur. Bithalathatin kafaral falasafatil ida idh ankaruha wahya haqqun muthbatah ilmun bijuz'iyyin huduthu awalimi
hasyrun li ajsadin wa kanat mayyitah. 3 perkara menyebabkan falsafah ni jadi kufur. Apa dia? Menafikan ilmu juz'i. Allah Ta'ala ilmu Tuhan tu secara umum je, tak tahu secara terperinci, secara juz'i. Yang seterusnya hudutsu awalimi, baharu sekalian alam. Falsafah mengatakan alam ini unsurnya qadim, nasirnya qadim. Hudutsu awalimi. Kan mereka juga hasyrun li ajsadin. Mereka juga menafikan kebangkitan jasad setelah dia dimusnahkan oleh Allah. Itu kufur yang keluar pada Islam lah tu. Kalau ada di kalangan umat Islam i'tikad gitu, maka i'tikad yang menyebabkan seorang itu keluar daripada Islam. Na'udzubillah min zalik. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara kita lah. Okay, itu yang pertama. Wat-tahsinul aqliyu. Tahsin al-aqli. Mengelokkan. Tahsin itu perkara yang akli. Akal yang fikirkan. Maknanya elok tak elok itu ialah urusan akal. Bukan syarak yang menentukan. Jadi, itu panggil tahsin al-aqli. Tahsin. Membilang elok itu nisbahnya, hakimnya, penentunya ialah akal. Ini aslu kufril barahimah. Asal kepada kufurnya golongan barahimah minal falasifah. Barahimah ni satu anutan lah, fahaman yang asalnya daripada India lah. Hindus, daripada India. Yang percaya kepada tanasukhul arwah. Roh ini boleh dipanggil reincarnation. Dan dia juga makna mereka ini mendahulukan akal. Mengatakan alam ini antara ini contoh ni sebut sini lah. Hatta nafau an-nubuwati. Sehingga mereka menafikan kenabian. Mereka menafikan kenabian. Sebab apa? Sebab akal itu dah ada. Tak perlulah Allah Ta'ala utuskan Nabi. Kerana membilang elok lah. Perkara itu kita boleh tentukan baik buruknya dengan akal. Maka tak perlu lagi kepada Nabi. Mengutuskan Nabi yang mana Nabi pun manusia juga. Jadi mereka menafikan kenabian nubuat. Dan dia juga ini tahsin akli aslu dhalalil mu'tazilah. Asal sebab kepada sesatnya Mu'tazilah. Barahimah ni kufur ni. Sebab itu dia beza sini. Dia kata kufril barahimah wa dhalalil Mu'tazilah. Adapun Mu'tazilah dia sesat. Dengan arti kata tak sampai tahap kufur. Sesat Mu'tazilah ini. Kok mana? Pada aspek tahsin al-aqli hatta aujabu, sehingga mereka mewajibkan ala Allah Ta'ala mura'atal salahi wal aslahi. Dia mewajibkan Allah itu meraihkan as-salah wal aslah. Jadi di sisi Mu'tazilah mereka berpegang pada prinsip as-salah wal aslah. Allah wajib buat perkara yang elok, as-salah wal aslah, dan lebih elok. Maknanya kalau antara dua perkara, baik dan buruk, maka Tuhan wajib buat perkara yang baik. Kalau Tuhan buat perkara buruk, Tuhan tu buruk juga. Tuhan tu hina juga. Jadi Tuhan wajib buat benda yang baik saja. Wujubus salah. Kalau antara baik dan buruk. Dan aslah. Dan wajib Tuhan buat benda yang lebih baik. Kalau antara baik dan lebih baik, wajib Tuhan pilih dan Tuhan buat yang lebih baik. Kalau antara dua benda baik, satu lagi lebih baik, wajib Tuhan yang buat yang aslah. Itu dipanggil prinsip as-salah wal aslah. Wajib Allah Ta'ala meraihkan salah wal aslah li khalqihi, bagi makhluknya. Li khalqihi sini macam dia silap cetak ni. Li khilqatin, li khalqihi, bagi makhluknya. Tuhan pada penciptaan, pada mencipta dan mengadakan makhluk ini, apa yang Tuhan tentukan, wajib Tuhan tentu hak baik sahaja. Yang seterusnya, at-taqyidur radi'u. Taklid. At-taqlid. Taqyid pula. Taklid. At-taqlid ar-radi'. Taklid yang buruk. Taklid yang hina. Buruk. Ini aslu kufri abadatil awthani. Sebab
dan asal kepada kufurnya penyembah berhala. Wa ghairihim, dan selain pada mereka yang menyembah selain pada Allah lah. Hatta qalu, sehingga mereka berkata, inna wajadna aba'ana ala ummah, sesungguhnya kami mendapati bapa-bapa kami mengikut ala ummah, ay ala millah, di atas satu agama, ay ala millatin, di atas agama. Wa inna, ni ayat Quran ni, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Ay millah ni tak ada ni, ay millah ni tafsir kepada ummah tu. Jadi hak ni ditafsiran kepada ummah. Ayat Qurannya, ila inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami mendapati bapa-bapa kami di atas satu agama. Ala ummah ay ala millah, atas agama. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami ini di atas jejak-jejak mereka mengikuti. Kami ni muqtaduna ala atharihim, mengikut di atas jejak-jejak mereka. Kami ikut je lah. Bapak-bapak kami buat gitu, kami ikut. Nampak tak? Ini kufurnya golongan penyembah berhala. Sebagaimana ya Allah Ta'ala cerita ni, ini hujah musyrikin Mekah. Bila Nabi bawa agama Islam, dia kata kami tak mahu tukar. Kami hidup di atas perkara ini, kami dapati bapa kami berjalan atas jalan ini, kami akan ikut. Ini jugalah yang digunakan oleh golongan-golongan Khawarij dan golongan-golongan yang menujukan ayat ini kepada orang Islam yang tidak sama pahaman dengan mereka, dengan maksud mereka membid'ahkan segala amalan-amalan yang dibuat. Padahal benda itu tidak salah. Adalah amalan-amalan masyarakat tu yang makna salah dan perlu dibendung. Tapi benda yang dalam lingkungan khilafiyah ataupun tidak salah, ada asas, tak perlulah dibid'ahkan dan dikufurkan, disesatkan. Maka mereka guna ayat ni, mereka pun pasang dan juga mereka tujukan kepada umat Islam. Yang buat contohnya bubur Ashura. Ni musim Muharram dah ni, kat 10 Muharram Ashura orang kacau bubur. Ingat lagi ada seorang yang terkenal lah keluar TV, dia kata, kalau beri ke saya bubur Ashura, saya tak akan makan. Saya tak akan makan. Dia kata dengan nada dan juga dengan yakin lah. Ini semua tidak ada lah. Orang beri bubur Ashura tak mahu makan. Tak mahu makan sudah lah. Saya dak berahi bubur Ashura. Dah beri orang lain lah. Orang makan bubur Ashura. Dak berahi bubur Ashura. Sebab apa manis ingat. Saya berahi bubur biasa je. Bubur McD je. Contoh. Bodoh. Dah tak apa lah. Ni kerana nak membid'ahkan amalan tersebut. Ibadat ke? Tengok. Buat bubur syura ni. Ibadat ke? Tak ada. Dah kalau tak buat tak apa. Tak ada masalah. Musim Covid ni orang tak boleh buat. Tak ada benda pun. Tak ada lah kita istighfar dah buat bubur Ashura. Sebab apa dah buat bubur Ashura tahun ni? Tak ada benda. Beri makan. Buat makan ke orang. Tak mau makan sudah. Apa lagi amalan baca Yasin? Ini amalan. Tapi benda ni amalan kecil gini. Amalan-amalan gini. Tidak seberat perkara bid'ah dalam akidah. Dia masalah amalan lah. Tak baca Yasin. Tak buat nisfu Sya'ban. Itu semua nak buat. Tak mau buat. Atas masing-masing lah. Janganlah kita menyalahkan golongan orang yang melakukannya atas jalan untuk taqarrub ila Allah. Okey. Tapi yang lebih bahayanya ialah berkaitan dengan akidah. Okey. Jadi mereka kata kami mengikuti ala atharihim muqtadun ay muttabi'una. Kami mengikuti. Muqtadun makna muttabi'un. Walihadza, dari kerana inilah, la yakfi taqlidu, tidak memada taklid fi aqaidil iman, pada akidah-akidah keimanan. Tak boleh. Dalam masalah keimanan, beriman dengan Tuhan tak boleh, tak memada dengan taklid, ikut-ikut saja. Kenapa Tuhan satu? Dengar mak ayah kita kata Tuhan satu, kita ikutlah, tak boleh. Kita kena yakin berdasarkan dalil yang kita sendiri yakin bahawa Tuhan ni memang satu. Kalau tidak satu,
maka akan giam. Dan kita tak boleh terima akal bahawa Tuhan itu tidak satu. Itu yakin dengan berdasarkan dalil tu. Tidak memada taklid pada akidah iman inda ba'dihim, di sisi sebahagian para ulama. Jadi mereka kata tak padang taklid saja, bahkan tidak sah iman dengan cara taklid. Kama marra, sebagaimana telah lalu. Kita kata dah pandangan yang sahih ni apa dia? Bahawa taklid ni sah. Cumanya masalah tidak nazar, tak cari sendiri dalil tentang keimanan itu. Itu berdosalah bagi orang yang lahu ahliyatun nazar. Orang yang ada kemampuan untuk berfikir, untuk meneliti dalil, dia beriman dengan cara taklid juga. Dia pandai dia. Boleh ada ijazah master PhD, bidang engineering, bidang kedoktoran. Tapi bab ketuhanan, bab akidah, dia tak tahu dia dalil. Sampai dalil ijmali pun tak tahu juga. Ni orang yang sebegini berdosa kerana dia cuai dalam mencari dan juga mengemaskan akidah keimanan. Okay. Seterusnya warabtul adi, ikatan adat ini. Ikatan adat. Ini aslu kufri at-tabai'iyyin. Asal dan sebab kepada kufurnya golongan tabai'iyyin, golongan ahli tabiat ni. Golongan ahli tabiat. Ini kena kepada siapa ni? Kena kepada orang-orang yang percaya bahawa tabiat itu yang menghasilkan dan menyebabkan berlaku, bukan Tuhan dah. Ini dipanggil gelaran tabai'iyyin. Mereka ini menyatakan bahawa berlaku alam ni dengan apa? Dengan Big Bang sendirinya. Teori evolution. Kita ni berlaku dengan evolusi. Bukan Tuhan buat kita daripada tidak ada kepada ada. Tapi berubah-berubah sel dan juga susunan-susunan menyebabkan kita itu bermutasi daripada satu makhluk kepada makhluk lain sampailah gini. Ni pula bermutasi lah pula dengan akan kepada macam-macam pula bentuk dan seumpamanya. Dia tak percaya bahawa benda itu Tuhan buat tapi jadi sendiri. Ini golongan tabai'iyyin. Kufur ni, kufur jaga molek lah. Darwin, iyalah orang yang terima teori Darwin dengan maksud Allah Ta'ala bukan yang mencipta manusia, tapi manusia ini dicipta dari terjadi sendiri dengan dipanggil apa? Apa nama ni? Selection. Allahumma salli sama. Special selection ke apa nama tu istilah? Saya dah ingat dah dia istilah. Apa nama ini? Jadi itu dengan sendirinya. Okey. Aslu kufri tabai'iyyin wa dhalali man tabi'ahum min jumlatil mu'minin, dan sesatnya orang yang mengikuti mereka di kalangan sekumpulan daripada orang beriman. Kalau orang beriman pun percaya dan ikut gini, sesatlah. Sesat juga. Dah kufur ke tak? Tengoklah kalau nafi ketuhanan, nafi benda hak mujma' alaih, yang maklum minad din bidarurah, itu kufur. Tapi kalau tidak, sekadar makna pada sebahagian perkara, tapi masih menisbahkan kepada Tuhan, itu sesat sajalah. Sebab tu musannif berhati-hati sini. Dia kata wa dhalali man tabi'ahum min jumlatil mu'minin, dan sesatnya orang-orang yang mengikuti mereka daripada sekumpulan orang mukmin. Habis. Wal jahlul murakkabu, dan seterusnya jahil murakkab ini. Aslu dhalali kathirin, itu asal sebab kepada sesatnya ramai. Ka'tiqadil falasifati, seperti i'tiqadnya golongan falsafah. Dia i'tiqad apa? Ta'thirul aflaki. Ini sebab kerana umum dicampur sekali. Natural selection. Natural selection. Terima kasih Ustaz Ridwan. Natural selection. Okay. Jahalatil mu'minin. Min jahalatil mu'minin. Hak tu rasanya lebih dekat tu.
Jumlah ini bukan jumlah, jahalati. Sebab kalau kita lihat kepada syarah-syarah Sanusiyah yang lain, memang seingat ana lah, dalam lalu-lalu kitab syarah Sanusiyah lain pada masalah ini, disebut jahalatil mu'mini, yakni orang-orang jahil di kalangan orang beriman. Jadi terima kasih tu. Dia min jahalati, min jahalati. Jahalati. Jamak kepada apa nama ini? Bukan jihad. Kalau Darul Ummah min jihati mukmini tu memang itu jauh sangat tu. Tu jauh sangat tu. Orang nak pergi Dungung, ya pergi Pulau Kapah. Itu jauh sangat tu. Kalau nak pergi Dungung, lalu pergi Marang boleh tahan pergi depan sakit siapalah Dungung. Tapi kalau pergi Pulau Kapah tu orang jauh sangat tu. Min jahalatil mu'mini, daripada orang-orang jahil di kalangan orang beriman. Okey. Kenapa mesti redha selalu melazimi suruhan? Tak boleh ke kita kata ia tidak melazimi? Redha tu melazimi suruhan. Bila Tuhan suruh, kita ikut, maka Tuhan redha lah. Wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman wa ridha kama thabat. Yang tidak melazimi ni ialah kehendak dan juga suruh. Adapun redha dengan suruh, mudah je tu. Bila Tuhan suruh kita ikut, maka Tuhan redha tak? Redha lah sebab kita ikut suruhan dia. Maka suruhan Tuhan itu, redha Tuhan tu melazimi suruhan. Maknanya apa yang Tuhan suruh kita buat, maka Tuhan redha. Redha Allah ikut pada suruhan. Kita tak buat suruhan Tuhan, Tuhan tak redha. Dengan maksud redha dengan arti apa? Redha dengan maksud Allah memberi pahala, Allah membalas atas apa yang kita buat. Tidak redha dengan maksud apa? Bukan tak redha tu macam sifat manusia kita tak redha ni maknanya kita marah, kita terasa hati. Bukan gitu. Bukan redha dengan maksud terasa hati. Ar-ridha bimakna ithabah. Ataupun makna Allah Ta'ala memberi kemuliaan, rahmat, mengurniakan balasan kepada orang yang ikut arahan. Itu makna redha tu. Nampak Okey. Mana tadi? Seperti i'tiqad al-falasifah. Golongan falsafah ta'thirul aflak. Memberi kesan falak-falak ni. Falak ni memberi kesan. Maknanya kedudukan bintang ni lah yang menyebabkan jadi berlakunya kemarau, jadi berlakunya hujan, berlakunya wabak dan seumpamanya. Mereka mensabitkan apa yang berlaku pada alam sufli ni dengan apa yang berlaku pada alam ulwi, alam langit ini. Apabila berubah kedudukan pada cakrawala dan planet-planet, maka dia itu menyebabkan berlakunya apa yang di bumi ni. Bukan Tuhan dah. Bukan Tuhan. Benda itu yang menyebabkan. Sebab itu dalam hadis Nabi kata, siapa yang kata mutirna binau'i kadha wa kadha. Kita ni turun hujan ni kerana sebab bintang ni naik. Nampak bintang ni makna hujan, ada hujan. Naik bintang ni di langit, ada hujan ni. Contohlah. Orang itu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Orang itu sungguhnya telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi SAW, kepada Nabi Muhammad. Orang ini kufur sebab dia percaya bahawa bintang itu yang menyebabkan berlaku apa yang berlaku di bumi, di alam ini. Sebagaimana i'tikad golongan-golongan yang sesat yang di kalangan ahli-ahli nujum sebelum datang Nabi zaman kita tengok kan. Itulah. Mereka percayanya berubah planet gini akan jadi gini-gini. Ni orang zaman-zaman PKP ni ramai orang tengok movie ni. Nampak tak? Movie-movie cerita zaman dulu ada banyak lah. Tu lah. Yang percaya bahawa apa pergerakan objek langit itu beri kesan kepada ni, yang tu buat berlakunya di bumi. Bukan Tuhan tau. Ini yang menjadi kufur golongan falsafah sebegini. Habis Wattamassuku, dan seterusnya berpegang bi zahiril Qur'ani was sunnah, dengan zahir ayat Quran dan hadis,
Itu dhalalul hashwiyah. Itu sebab kepada sesatnya golongan hashwiyah. Ini hashwiyah ni kena pada apa? Ini golongan-golongan mujassimah musyabbihah ni. Jadi mereka sesat kat mana? Pegang zahir ayat Quran dan hadis. Faqalu bitashbih, lalu mereka berpandangan, mereka beriktikad dengan tashbih dan juga tajsim. Tuhan tu ada serupa, Tuhan itu ada berjisim, wal jihati, dan juga Tuhan itu berjihah. Tuhan itu ada tempat dia, ada jihah dia, dia belah atas. Tuhan tu ada muka, ada tangan, ada kaki. Tuhan itu sesatnya golongan hashwiyah. Amalan, kerana beramal bizahiri, dengan zahirnya. Ni. Mereka beramal dengan zahir ayat apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Ar-Rahman itu di atas arasy beristiwa. Jadi Quran kata istiwa, mereka pergi kata istiwa dengan makna Tuhan tu duduk atas arasy. Ini sesat dan salah ini. Pandai-pandai pula pergi kata istiwa dengan makna istaqarra. Istaqarra. Tengoklah buka syarah wasitiyah tu. Syarah wasitiyah ulama dia buat. Dia kata antara makna istiwa ialah istiqrar, istaqarra. Dia letak makna tu. Jadi maka ini jadi salahnya ni. Dan juga ayat Quran, aamintum man fis sama'. Adakah tidakkah kamu beriman Tuhan yang fis sama'. Jadi fis sama' tu faham dengan maksud Tuhan tu bertempat di langit. Itu salah. Allah wujud tidak bertempat. Jadi dia yang terjemah fis sama' dengan makna bertempat. Tengok dia panggil taqawul. Dia memberanikan diri cakap. Lima khalaqtu biyadai. Ini ayat Quran kan, ni ayat lain. Kenapa kamu enggan sujud? Allah tanya iblis. Lima khalaqtu biyadai. Kepada Adam yang aku cipta dengan dua tanganku. Mereka isbat tangan pula. Ila ghairi dhalika minal ayat. Daripada selain daripada itu, daripada ayat-ayat Quran. Mereka memaham dengan makna zahir. Kita berhenti sekejap lah untuk jawab azan. Allah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu hayya 'alas shalah. Hayya 'alas hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
La ilaha illallah. Allahumma salli kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina. Allahumma rabb hati da'wati tammah salatu hati sayyidina wa syarafa wa darajat. Innaka la tu. Okey. Kita sambung balik. Jadi itu contoh yang diberi oleh syarih kita atau muhasyi kita berkaitan dengan usulul kufri wal bid'ah. Ya, asal sebab kepada kufur dan bid'ah itu hak 7 tu Okay. Jadi kita sambung balik pada kata muhasyi rahimahullah qauluhu. Jadi mana tadi jadi sesatnya golongan hasyawiyah, mereka mengisbatkan perkara-perkara yang disebut dalam Al-Quran dengan hadis dengan makna zahir. Mengisbatkan dengan makna zahir dan dengan hakikat. Dengan arti kata hakikat apa? Hakikat makna zahir itulah. Hakikat yang kita faham itulah. Pada lurah itulah. Kalau dengan itu salah. Tak betul. Kerana para salafus soleh, mereka bukan sekadar mengisbat. Bukan sekadar makna isbat. Mengisbatkan sifat satu. Yang kedua, menafikan mumathalah, menafikan bersamaan, dan menafikan makna yang tidak layak. Zahiruhu ghairu murad. Zahiruhu, zahir daripada lafaz dalam Al-Quran dan hadis berkaitan ayat dan juga hadis mutasyabihat tadi, itu bukan maksudnya. Apa maksudnya? Itu berlaku khilaf sama ada kita nak tafwid ataupun nak takwil. Sebagaimana maklum, gitulah yang dibawa oleh para ulama kita. Jadi kalau kita tak bersetuju, kita tak suka, kita nak ambil pandangan salafiyah yang berasaskan kepada pahaman yang dibawa oleh oleh Ibn Taymiyah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ataupun golongan-golongan yang musyabbihah di kalangan Al-Hanabilah yang lari daripada manhaj Imam Ahmad, maka kita telah membentangkan diri kita kepada satu pegangan yang pelik, yang bukan majoriti umat. Beranikah mereka kata bahawa mereka itu majoriti kefahaman ahli sunnah wal jamaah dan para ulama sejak pada zaman bersama? Kalau kita tengok manhaj yang mereka cuba nak war-warkan, nak sebar itu, daripada kurun-kurun zaman, sejak daripada istiqrar ilmu ini ditadwin oleh para ulama seperti Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, Imam Abu Mansur Maturidi, Imam Abu Hanifah, Imam Tahawi dan seumpamanya. Ulama-ulama yang berkurun-kurun selepas daripada itu, mereka menjalani sama ada Asy'ariyah atau Maturidiyah, ataupun atas jalanan ahli hadis yang tidak mengisbatkan zahir, menyerahkan makna terus kepada Allah Ta'ala dan tidak membincangkan pada tempat-tempat yang mutasyabihat sebegitu. Tiba-tiba mereka kata mereka pula. Mereka pula sebenarnya yang sebenarnya i'tikad salah yang betul. Dan selama ini maknanya akidah tu hak dibawa oleh ulama-ulama besar tu mana? Rujukan mereka pada ilmu apa? Ilmu fiqh, ilmu hadis. Ilmu hadis lah yang mereka kata mereka itu jago yang mempertahankan hadis Nabi. Rujukan mereka tu Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Mulla Ali Qari, ulama-ulama besar yang karang kitab syarah kepada kitab hadis. Mereka itu tidak lain tidak bukan ulama daripada Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Jadi ilmu mereka itu bersusul galu daripada ulama yang bermazhab Asy'ariyah Maturidiyah. Lebih pada itu lagi Al-Quran itu sendiri yang sampai kepada kita secara mutawatir dan dengan jalan berisnad ni tidak ada lah daripada sanad-sanad Quran tu, pasti kebanyakan hak dalam tu ialah daripada Asy'ariyah Maturidiyah. Abu Amr Ad-Dani,
Ibnu Mujahid. Siapa lagi? Ibnu Jazari sendiri. Ibnu Jazari. Jadi kalau begitu mereka sebenarnya nak meruntuhkan khazanah ilmu Islam ataupun ketulinan agama Islam ni dengan ditipu dan menipu orang dengan gelaran salaf. Jadi jaga-jaga ni. Jaga-jaga Okey, qauluhu wa kadzalika mu'jizatul anbiya. Dan demikianlah juga mukjizat para nabi alaihi wassalatu wassalam. Mukjizat para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ni mana ni? Nak terang mana ni? Golongan yang mengatakan yang mengatakan ada talazum ar-rabtul adi ni. Dia akan membawa kepada menafikan mukjizat para nabi, sebab mereka yakin bahawa apa hukum adat itu tak boleh takhalluf, tak boleh menyalahi. Jadi mungkin membawa kepada menafikan mukjizat, kerana mukjizat itu sendiri ialah amrun khariqun lil adah, perkara yang mencari adat, menyalahi adat, dan mereka berpegang sungguh dengan hukum adat dengan maksud tak boleh menyalahi. Boleh jadi menafikan. Sebab itu setengah daripada mereka cenderung menggunakan akal, golongan-golongan liberal ni menafikan Isra' Mi'raj dengan makna yang kita maklum. Dia kata Isra' Mi'raj tu kan berjalan tu, itu maknanya rohani sahaja. Itu makna dalam mimpi saja, itu makna naik makam. Nampak tak? Ni golongan batiniah pun ada juga yang faham gitu. Okey. Soalan Ustaz Cik Aziz tanya, kenapa ada ayat mutasyabihat? Kan bagus jika sebab jelas. Hak ni lah baru sampai jawabnya la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Dan Allah Taala sendiri katakan, minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Jadi adanya ayat dibahagikan kepada mutasyabihat dan muhkamat, tujuannya apa? Tujuan ialah sebagai ibtila dan ikhtibar. Tuhan nak uji, Tuhan nak lihat ayyukum ahsanu amala. Siapa yang beriman, siapa yang banyak amalan. Ni tujuan manusia dihantar ke bumi ni. Kalau semuanya jelas, semuanya maknanya boleh faham dengan maksud akan beriman belaka, maka tidak ada hikmah pada ujian di muka bumi ni. Diuji manusia di muka bumi ni, kita hidup ni ialah ujian. Jadi antara bentuknya bentuk keimanan, beriman dengan ayat mutasyabihat ni. Jadi kalau jelas belaka, makna gitu, maknanya Allah Taala buat beriman belaka lah. Tapi Tuhan buat gitu pun nak uji manusia. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Jadi dalam ayat Quran surah Al-Imran itulah telah menjawab bahawa tujuannya untuk melihat siapakah yang betul-betul belajar akidah, faham dengan akidah dengan fahaman betul, bagaimanakah nak berinteraksi berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat ini. Dan demikianlah juga mukjizat para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ai li annaha khariqatun, kerana mukjizat nabi ni khariqatun lil adah, mencarikan adat, menyalahi adat. Falau qila lahu, kalau dikata kepada orang yang seumpama i'tiqad ini, innan nara lam tuhriq Ibrahim, sesungguhnya api tidak membakar Nabi Ibrahim alaihi salam, masalan, sebagai contohlah, rubbama ankarahu, boleh jadi dia ingkar, sebab dia yakin benda yang berlaku adat tu memang tak boleh menyalahi. Jadi kalau orang cerita ke dia, Nabi Ibrahim kena campak dalam api tak terbakar pun, dia tak terima. Boleh jadi dia tak terima. Itu bahaya ar-rabtul adi ni. Qauluhu bifadlillahi. Maka dia kata, fahuwal muwahhid al-naji bifadlillahi minal halak. Orang yang i'tiqad mana? I'tiqad yang ahli sunnah. Bahawa, apa dia kata? Ni. Beriktikadkan bahawa perkara hudusul asbab wa man i'taqada, siapa yang i'tiqadkan bahawa sebab itu baharu semuanya,
tidak memberi kesan dengan tabiat, tidak dengan kekuatan, dan dia i'tiqad sahnya menyalahi. Jadi orang itulah orang yang muwahhid, yang bertauhid, yang selamat daripada neraka dengan kemuliaan dan kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bifadlillah ay la bitariqi, bukan dengan jalan al-wujub alaihi, bukan wajib Tuhan ni. Ni tengok dalam ni pun, dalam bercakap pun Syekh jaga. Musannaf kita jaga. Makna dengan kemurahan Tuhan lah selamat tu. Nampak tak? Kita i'tikad tu kita praktiklah dalam percakapan kita, dalam amalan kita. Jadi selamat daripada api neraka itu, dapat kemenangan syurga itu dengan kemurahan Tuhan, bukan dengan jalan wajib atas Tuhan. Bahkan dari segi hukum akalnya, insya'a najah, kalau Tuhan nak, orang tak diselamat. Insya'a najah jawab bagi insya'a, jika insya Allah maksudnya jika Tuhan nak, najah, selamat orang tadi. Wa insya'a, jika Tuhan nak, lam yanju, maka orang tadi tidak selamat. Fama altafa hadhihi al-ibarata minasyarihi, alangkah lembut, halus, alangkah indahnya ibarat daripada syarih ni. Syarih pun dia bercakap, dia cerita bab akidah. Cakap dan ibarat dia pun akidah, bersulamkan akidah. Ni kata beramal dengan apa yang kita tahu ni. Nampak tak? Dia kata fahuwal muwahhidun naji bifadlillahi minal halaki. Dia selamat daripada neraka dengan kemurahan Tuhan. Fama altafa hadhihi al-ibarah minasyarih. Alangkah halus indahnya ibarat ini daripada syarih. Qauluhu al-ajzu ala mumkinin. Ini masuk kepada lawan kepada sifat ma'ani dah lah. Lawan kepada sifat ma'ani. Jadi kita sambung pada hari-hari selepas ni lah. Esok tidak ada. Hari Ahad lah insya-Allah, atau selepas pada itu. Sekadar tu sajalah, tak ada soalan tak? Okay. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.